تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi lah. Seterusnya kepada seluruh para ulama, asatizah yang berada di dalam majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah. Saya tak pasti Ustaz Adlan ada tak hari ini? Ustaz Adlan ada ke? Ustaz Adlan tadi dia ada maklum pada anda yang dia ada meeting. Okey. Kalau ada Ustaz Adlan saya tak boleh berkata-kata lah. Alhamdulillah. Allah beri kesempatan lah kepada saya pada hari ini untuk bersama dengan para seluruh Allah Akbar Murabbi besar join dah tu. Ustaz Muhammad Adlan Mukhtaruddin, Murabbi besar Quizm lah. Terima kasih beri kesempatan untuk saya bersama-sama para bakal ulama ummah, para pelajar, mahasiswa di Quizm yang insya-Allah kita doakan suatu hari nanti akan menjadi para ulama lah yang akan membimbing umat, khususnya di Malaysia ni insya-Allah. Jadi saya ni orang yang tak ada apa-apa, bersyukurlah dapat menumpang keizahan, menumpang kehebatan, menumpang kemuliaan anda semua untuk bersama-sama. Moga-moga contohlah nanti sebab ada satu hadis kan, kita tahu kalau mana ke akhirat nanti ada orang ni, dia ni nak dimasukkan dalam neraka tu. Tapi dia kata dia minta tolong kawan dia yang duduk sama-sama buat kerja, sama-sama berjemaah, sama-sama puasa. Dia kata kawan dia, kalau aku tak ada lah kat dunia ni, maknanya kat syurga tu, maknanya aku dalam neraka lah. Jadi kalau aku dalam neraka mu, tolonglah ingatkan yang kita ni dulu kat dunia pernah duduk sekali buat kebaikan lah. Moga-moga dengan asbab anda semua menjadi saksi saya melakukan berkongsi sesuatu yang memberi kebaikan. Moga-moga Allah pandang menjadi amal kebajikan lah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan vaksin. Satu perkara yang saya rasa satu dunia bercakap berkaitan vaksin ni lah. Jadi untuk pengenalan awal sebagai permulaan di majlis kita pada hari ini alhamdulillah kita tahu dah kita disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Jadi sangat penting untuk kita, salah satu pengajaran yang kita perlu ambil daripada pembacaan surah ini, kita tengok beberapa cerita yang menarik yang menjadi iktibar lah. Kalau kita tengok Ustaz Adlan sendiri antara orang yang suka mengupas lah berkaitan dengan surah Al-Kahfi ni, bolehlah para asatizah, para bakal alim ulama semua mengambil pengajaran yang lebih detail lah. Saya hanya nak sebut sikit je. Kalau kita tengok ada beberapa perkara yang penting untuk saya highlightkan. Maknanya dalam surah Kahfi ni nak ajar kita, jangan kita rasa kita paling pandai. Kalau kita tengok cerita Nabi Musa tu sendiri, Nabi Musa masih pergi mencari ilmu dengan Nabi Khidir. Dan dalam masa sama juga kita tengok satu teguran yang hebat daripada Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Nabi bila mana ditanya berkaitan soalan-soalan yang Nabi masa tu masih tak ada jawapan. Tapi Nabi kata, ya aku akan jawab, tapi Allah nak tegur di situ dengan sebut berkaitan dengan perkaitan insya-Allah. Mana nak katanya
kita ni kena set dalam minda kita. Kalau kita nak belajar, kita nak dapat ilmu, kita tak boleh kita kata kita yang paling pandai, kita yang paling hebat, kita yang tahu semua benda. Jadi kalau kita dah macam tu, kita jadi top block. Kita dah apa sahaja orang cuah pun macam air, biasalah kita dengar dah, gelas yang penuh, kalau penuh dah, cuah air melimpah lah. Jadi kita kena humblekan diri kita, kena letakkan diri kita pada posisi, walaupun kita tahu banyak perkara, masih ada perkara-perkara yang kita tidak tahu. Seperti sama juga dengan saya hari ni yang bercakap hari ni pun, sama juga. Walaupun mungkin saya yang nak bercakap pasal vaksin ni, tapi ada benda-benda yang saya masih tak tahu, dan mungkin para hadirin yang ada pada hari ini adalah lebih mengetahui berkaitan saya. Jadi hari ini kita bukanlah sesi ceramah, sesi kuliah, sesi dalam bilik dewan kuliah lah. Tapi kita lebih pada sesi perkongsian lah. Jadi hari ini saya nak berkongsi sikit. Sebelum kita pergi jauh berkaitan vaksin yang khusus untuk COVID-19 ni, kita nak pergi sedikit berkaitan dengan sejarah vaksin ni. Vaksin ni siapa yang jumpa mula-mula ni? Tak? Siapa cerita dia vaksin, kat mana mula-mula yang dalam dunia ni dicatatkan sejarahnya? Mungkin sebelum tu dah ada, tapi tidak dicatatkan sebagai sejarah lah. Kalau kita tengok dalam sejarah berkaitan vaksin ni, dia bermula pada tahun lebih kurang 1700, bukan 1970, 1700 lebih, 1780-an macam tu lah. Bermula dengan seorang ahli perubatan yang bernama dengan Edward Jenner. Masa tu dunia, kalau kita tengok kepada sejarah sejarah ketamadunan dunia setiap masa sebelum pada zaman wujudnya vaksin ni, berlaku kehancuran tamadun-tamadun. Salah satunya selain pada peperangan, selain daripada pergulingan kuasa, selain daripada semua-semua isu tu, ada satu lagi isu, iaitu melalui wabak penyakit. Kalau mungkin para sahabat, para asatizah sekalian boleh tengok nanti, boleh cari lebih detail lah, saya tak cerita detail ini, berkaitan satu penyakit dinamakan smallpox. Walaupun dia small, tapi dia bahaya. Tapi hari ni kita jarang dengar lah pasal smallpox ni, sebab dia dah tak ada di dunia ni. Pada satu ketika dulu, smallpox ni sampai dia menjatuhkan satu ketamadunan dunia. Satu tamadun yang kematian yang ramai, sehingga kan dicatatkan kematian kanak-kanak hampir 80% pada masa tu. 80%, bayang budak-budak lahir, 10 orang lahir, 8 mati. Macam mana kita meneruskan generasi? Cuba kita bayangkan. Dan yang hidup yang orang-orang besar pun mati juga. Jadi tamadun menghadapi satu tamadun manusia masa tu menghadapi satu krisis, berhadapan dengan satu penyakit yang tak jumpa macam mana nak ubati dia. Jadi pada tahun 1700 lebih kurang, ada seorang ahli sains di England. Dia memerhatikan macam mana nak ubat smallpox ni. Dia cari, Allah bagi ilham dia, alhamdulillah, Allah melalui Edward ni. Allah belaka, yang tu kita kena pegang. Walaupun melalui Edward ni, tapi datang pada Allah. Dia terlihat seorang pemerah susu. Seorang perempuan pemerah susu. Dia orang pemerah susu. Dia tengok macam mana mokcik ni. Tak tahulah mokcik ke kak ke. Saya tak tahu setia umur perempuan tu. Tapi nak katanya macam mana perempuan si pemerah susu ni, dia tak terkena smallpox ni. Dalam keadaan kebanyakan orang pada masa tu memang kena. Bila dia buat satu kajian, dia dapati sebenarnya perempuan ni, badan dia sebenarnya dia sebelum daripada dia ni kena smallpox, dia telah terdedah kepada kita panggil apa? Cacar lembu tu. Maknanya cowpox. Lembu kan, penyakit lembu tu pun ada penyakit dia, dia panggil cowpox. Jadi dia ni, orang tu dah terdedah kepada virus cowpox tu. Jadi dengan dia terdedah kepada virus cacar lembu tu tadi, badan dia dengan tersendiri telah menghasilkan satu antibody badan
yang mana akhirnya dapat menghalang dia daripada terkena smallpox tadi. Start situlah idea untuk menghasilkan vaksinasi. Menghasilkan vaksin yang akhirnya diperluaskan, dikembangkan dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini kita tengok dunia dah tak kena dah smallpox. Kita ni zaman kita tak kena dah sebab tak ada dah. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah, dengan keizinan Allah, apa usaha yang dilakukan oleh Edward dan tim dia tadi dan dikembangkan oleh saintis-saintis lain, pakar-pakar lain, alhamdulillah hari ini kita merasai nikmat ni. Itu sejarah sedikitlah berkaitan dengan vaksin. Okey kan? Jadi kita tengok kesan dia besarlah. Seterusnya kalau kita nak tengok dan kita ni sendiri sebenarnya di Malaysia, kalau saya rasa kita ni hampir semuanya di bawah umur lahir tahun 80-an ke atas tau. 80-an dan ke atas lah. Ustaz Adlan kalau tengok pada muka baru tahun 2000 lahir tu. Tapi saya tak pasti, boleh tanya baliklah Ustaz Adlan berapa umur dia. Jadi kalau sahabat-sahabat lain kita tengok mungkin lahir pada tahun 80-an ke atas. Semua muda pada saya lah insya-Allah. Jadi bila kita lahir pada zaman ni, kita sebenarnya telah diberi dengan suntikan pelbagai jenis vaksin sebenarnya daripada lahir sampai kita masuk sekolah. Dan kalau ada sahabat-sahabat yang dah ke umrah, pergi buat haji, memang diwajibkan mendapat beberapa vaksin untuk pergi ke sana lah. Jadi nak katanya vaksin ni bukan benda baru dalam kehidupan kita masyarakat Malaysia ni. Cuma hari ni kita cakap balik pasal vaksin sebab apa? Sebab kita kena berhadapan dengan vaksin yang baru, iaitu untuk menghadapi pandemik COVID-19 ni lah. Jadi kita tengok sikit fungsi vaksin ni tau. Vaksin ni maknanya apa vaksin ni? Adakah dia air ubat akar kayu ke? Air liur binatang ke? Ataupun dia apa ya? Macam-macam lah. Ataupun benda yang dibuat di dapur melalui gas ke? Mungkin ada setengah kita dah tahu dah, advance dah. Cuma mungkin kita boleh berkongsi balik. Vaksin ni, kalau kebiasaannya, vaksin ni dia ada beberapa jenis vaksin lah. Yang sebelum-sebelum ni kebanyakan vaksin yang dihasilkan adalah menggunakan virus tu sendiri. Contoh kita kata kita nak vaksin apa? Vaksin berkaitan dengan flu lah tau. Contoh kita terus spesifik kepada vaksin smallpox tadi lah contohnya. Kita ambil virus smallpox tu contoh, ataupun kita ambil virus yang menyebabkan penyakit tadi tu. Dia ada beberapa jenis lah. Satu dipanggil live vaccine, dengan satu lagi attenuated vaccine. Live vaccine ni vaksin yang hidup, dilemahkan dan sebagainya. Satu lagi attenuated vaccine ni dipanggil vaksin yang dia ambil komponen-komponen vaksin, komponen daripada virus tadi, ataupun dia matikan virus yang asal tadi tu dan dimasukkan ke dalam badan manusia. Tujuannya nanti saya cerita. Ataupun tapi yang terbaru pada hari ini, satu lagi cerita yang menarik hasil daripada kajian-kajian pakar dan salah seorang yang kita tengok pada hari ini yang kalau berkaitan dengan vaksin COVID ni, doktor yang berbangsa Turki Jerman dia juga seorang Muslim, orang yang datangkan dia bawa sekarang ni teknologi vaksin yang dinamakan mRNA, messenger RNA. Messenger RNA ni, mRNA ni dia tak ambil daripada virus tu. Dia tak ambil virus yang hidup, lemahkan ataupun matikan virus tu tak. Tapi dia ambil RNA. RNA ni kita kata apa? Macam lebih mudah ceritanya komponen DNA lah, ataupun messenger RNA, komponen yang halus daripada virus tu. Virus tu halus tu, ada sebahagian daripada virus tu dia ambil. Yang penting nak bawa, dia boleh, mRNA ni dia boleh menyebabkan badan kita ni, fungsi badan kita ni kenal bahawa benda tu adalah sebahagian daripada unsur virus tadi. Dia ambil sikit je mRNA tu,
dan dia jadikan dia kembangkan dalam makmal dan akhir menjadi satu vaksin. Jadi gitu, jadi kalau kita fikir dah benda kait pula dengan binatang dan sebagainya, saya tinggalkan tu pada persoalan. Yang mungkin ada sahabat-sahabat para pendengar kalau tak nak tanya nanti boleh tanya, kita boleh cerita lagi. Benda pula kait dengan babi. Benda pula kait dengan benda-benda haram ni. Nanti benda tu mungkin boleh ditanyalah kalau nak tahu. Kalau maknanya kau dah tahu dah, tak boleh tanyalah. Tak maaf. Kencing call, kena jawab dulu. Zik. Kau cakap tak boleh bertambah. Tak maaf. Kau cukup kali. Minta maaf. Okey. Vaksin tadi, yang diambil tadi, yang pelbagai jenis vaksin tadi, sama ada live vaksin ataupun attenuated ataupun yang terbaru mRNA, bila dia masuk dalam badan kita, dia berfungsi sebagai pembawa image ataupun present dia yang datang bawa identiti virus ataupun bakteria tadi. Dia yang bawa virus identiti tu. Jadi bila masuk dalam badan kenal dia ni sebagai, contoh kita ambil yang isu COVID sekarang ni, kita ambil daripada COVID tadi, virus COVID tadi, virus corona tadi kita ambil masuk dalam badan kita, sama ada mRNA dia ataupun yang dimatikan. Jadi badan kenal, oh ni sebenarnya coronavirus. Dan Alhamdulillah Allah cipta kita ni, manusia ni sangat hebat. Ni kita cerita keadaan manusia yang normal, maknanya bila dia datang je benda baru dalam badan dia, benda yang dia tak pernah kenal, dia akan serang dulu. Dia check dulu. Benda ni molek ke tak? Jadi kebanyakan bila virus tak molek lah. Bila gitu, badan kita ni menghantar tentera-tentera dia, menghasilkan, kan darah kita ni banyak jenis dah. Ada darah merah, darah putih, kita panggil platelet ataupun setengah panggil darah kuning dan sebagainya. Jadi fungsi kat situ adalah fungsi darah putih tadi. Dia menghasilkan tentera-tentera untuk melindungi badan daripada benda-benda luar. Jadi dia kenal benda ni. Oh, benda tak molek. Dia bina antibodi dalam badan dan dia melawan. Pada masa tu, dia matikan benda yang tak comel tadi tu, benda yang baru tadi tu. Dan dalam masa sama, dia ada satu benda yang penting, iaitu antibodi badan ni, sistem antibodi badan ni, dia menghasilkan satu memori. Yang ni penting. Bila dia menghasilkan memori ni, dia menghasilkan memori, maknanya lepas ni kalau ada lagi benda yang sama macam ni masuk, kita akan bertindak dengan lebih pantas, lebih cepat dan segera. Dan lebih efisien. Mungkin kali pertama vaksin masuk ataupun benda asing tu masuk, dia memerlukan masa untuk proses. Nak kenal dulu, nak hantar maklumat dulu ke badan pula, nak menghasilkan satu sistem kawalan, sistem untuk serang tu. Jadi dia ambil masa, memakan masa dan untuk menghasilkan tentera yang secukupnya membunuh musuh tadi. Jadi bila benda tu dah ada memori dah, bila dia masuk tak perlu tunggu lama. Masuk je musuh, serang tu. Badan dah sedia kala ada dah sistem tu. Gitulah nak mudah fahamnya. Faham tak setakat ni? Faham tak? Kau tak faham tanya nanti. Takut cakap seorang je. Dan lupa Allah Akbar. Saya cakap sebab saya ni orang faham, tapi ada keturunan Terengganu. Cakap kat rumah pun Terengganu, jadi tak pandai sangat cakap luar ni. Jadi kalau tak faham dari sudut bahasa atau penerang tu nanti boleh tanya balik lah ya. Minta maaf. Dah biasa cakap dengan orang kawasan kita ni biasa faham lah. Bekerja pula di Terengganu, jumpa banyak orang Terengganu lah. Okey. Jadi sampai situ dah, sistem dia dah nampak lah. Dan soalan seterusnya yang kita akan tanya,
adakah vaksin ni ubat? Yang akhirnya kan sebelum kita kata COVID ni kita tak jumpa ubat dia, tak ada ubat dia. Dan adakah vaksin ni adalah ubat untuk selesaikan masalah COVID ni? Sebenarnya vaksin adalah bukan ubat. Yang ni kena faham. Vaksin bukan ubat. Sebab biasa kita faham ubat ni bila kita nak ambil, bila kita nak ambil ubat? Bila kita sakit pun kita ambil ubat tau. Kecuali mak ubat lah. Mak ubat lain cerita lah. Ni kita tu orang normal, bila kita sakit baru kita ambil ubat untuk mengubati penyakit tadi. Kan? Jadi vaksin ni dia bukan ubat. Dia adalah salah satu daripada langkah pencegahan. Yang tu kena faham. Sebab apa kena faham konsep ni? Sebab nanti akan timbul persoalan, orang akan tanya, Dok, kita tak sakit apa kita kena cocok vaksin? Bagilah orang sakit dulu. Tu saya kata kita kena faham konsep vaksin adalah bukan ubat, tapi dia adalah salah satu bentuk pencegahan. Jadi pencegahan ni kita nak orang sebelum sakit lah, betul tak? Kita nak bagi orang yang sebelum kena daripada, kita nak bagi dia nak mengelakkan dia daripada terkena. So kena faham kat situ. Vaksin adalah, point dia, vaksin adalah salah satu bentuk pencegahan. Sebab tu kita bagi kita target, kalau di Malaysia para pakar lah telah membuat kiraan. Dia tak boleh main sembrono gitu je. Dia orang ada perkiraan-perkiraan dia orang untuk membentuk, kita panggil immunity berkelompok ataupun herd immunity. Kita memerlukan 80% masyarakat kita diberi suntikan vaksin baru boleh menghasilkan imuniti kelompok. Dan poin daripada kita nak bagi vaksin ni, poin paling asas dia adalah tujuan akhir dia tu, kita nak memutuskan rantaian pandemik COVID-19 ni. Dia nak memutuskan rantaian yang sekarang ni berlaku, pandemik ni seluruh dunia berlaku. Kita nak putuskan dulu. Bukan kita kata kita akan hapuskan COVID ni, dah. Itu memakan masa. Macam nak jadi macam smallpox tu, bukan senang. Sebab tu kalau kita tengok penyakit-penyakit lain, contoh kita kata polio. Lagi yang kita BCG tu untuk TB kan. Jadi tetanus. Semua penyakit tu kalau kita sekarang ni kurang dah kita tengok. TB masih banyak lah. Sebab yang vaksin yang kita cocok masa kecil tu, dia bertahan lebih kurang sampai 15 tahun saja. Lepas 15 tahun kita masih terdedah lah. So far, jadi dalam masa 15 tahun tu, akhirnya kita dapat menyelamatkan lah kanak-kanak. Sebab budak-budak ni kecil, jadi masalah lah. Kalau dia imunisasi badan pun tak sekuat orang dewasa dan sebagainya, bila dia kena penyakit, dia lagi kesan dia lebih teruk berbanding orang dewasa. Jadi sebab itulah ada setengah vaksin tu dia berfungsi. Contohnya saya bagi contoh tadi, nak katanya contoh apa untuk TB tadi kan. Untuk TB maknanya sampai 19 tahun tu efikasi dia atau keberkesanan dia. Super juga dengan contoh polio. Dan sekarang kita dah kurang dengar, tapi benda tu masih ada. Tapi dah terlalu kurang dengar. Jaranglah kat Malaysia ni kita dengar orang kena polio. Tak ada, kurang sangat. Sebab daripada kecil kita dah bagi vaksin lah. Seterusnya kalau kita tengok pasal COVID ni, jadi kita nak kata berapa lama kita bertahan. Berapa lama kita boleh bertahan dengan sekali kita cocok vaksin ni, berapa lama kita akan bebas daripada COVID. Sebenarnya mengikut kajian, sebab COVID ni ada satu penyakit yang baru. Dan kalau kita nak menghasilkan satu data ataupun satu kita panggil apa, teori atau bukan teori, kajian yang lengkap kita memerlukan masa. Cuma untuk sampai hari ini, kajian yang dilakukan menunjukkan COVID, vaksin yang diberikan hari ini, dia boleh bertahan sehingga kita dikatakan hampir 3 tahun. Jadi siapa-siapa yang mendapat suntikan, insya-Allah dengan izin Allah lah, mana kita mampu bertahan selama 3 tahun, 2 ke 3 tahun. Jadi dalam masa tu, insya-Allah kita yang paling penting, aim kita sekarang ni nak memutuskan rantaian. Kita nak menghentikan pandemik COVID yang kita hadapi sekarang ni. Kita perlu memutuskan masalah pandemik yang kita hadapi sekarang ni melalui dengan
inilah bagi kita panggil dalam kesihatan ni banyak bahagian lah. Bagi yang yang sibuk pasal COVID ni adalah kita panggil public health ataupun kesihatan awam. Inilah orang kata paling mujarab setakat kita hari ni. Vaksin kaedah paling mujarab untuk kita memutuskan rantaian sesuatu pandemik. Adapun yang kita buat sebelum ni, kita buat apa? Karantin, PKP, kita buat apa? Pemakaian pelitup muka. Semua tu memberi sumbangan yang sangat besar, bagus. Tapi untuk kita kata mencapai tahap kita mampu memutuskan secara total agak sukar. Sebab kita ada pengalaman sebelum ni, kita tengok mula-mula itu tinggi, lepas tu kita buat PKP. Alhamdulillah, turun kes. Lepas tu kita semua bergerak balik, itu orang ni di sana, terlibat ni dan sebagainya. Manusia kembali bergerak, naik semula. Betul tak? Jadi dalam bukan dalam masa sama, bukan kita kata bila kita bagi vaksin ni, yang lain itu tak penting lah. Tak. Semua tu perlu digabungkan. Cuma kita kata yang paling utama dan yang paling mujarab adalah vaksin. Dan kita kena gabung belaka lah. Pencegahan, vaksin dan sebagainya. Untuk sampai ke hari ni je lah. Untuk sampai hari ni kita kena buat belaka semua benda tu, penjarakan dan sebagainya, untuk memastikan kita dapat berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ni. Saya ada point lagi saya nak sebut, tapi mungkin tak seronok dah setengah jam cakap ni, puas juga orang dengar. Jadi saya buka pada persoalan dululah. Orang dengar saja. Mencabarlah. Ini salah satu cabaran COVID-19 yang kita ni, anak-anak saya belajar pergi sekolah sebelum ni, tak pergi sekolah. Kita tengoklah macam mana GDPR berlangsung. Jadi cabaran tu memang tinggi. Jadi inilah salah satu perkara yang kita kena fikirkan, kesan daripada COVID-19 lah. Jadi saya bukalah kepada persoalan. Mungkin ada tambahan maklumat yang mungkin ataupun betulan daripada maklumat yang saya sampaikan tadi. Saya bukalah. InsyaAllah setakat ni ada soalan ke pada saat ni? Saya tak nampak sebenarnya muka pengerusi tu. Saya nak kenal juga muka pengerusi yang sedap ni. Mana tak, macam kita kata tadi lah. Mana sebab bila tak kenal ni kan, nanti bila macam virus tadi lah, bila badan tak kenal, jumpa lagi dia tak boleh buat tindak reaction tu. Jadi bila kita kenal ni, jumpa nanti mungkin kat luar kita jumpa, dia boleh kenal lah. Saja mesti, sorry. Ada sebarang soalan tak? Ataupun keraguan? Siapa ada nak nak tanya tempoh vaksin ni kan, dalam tempoh kita tak tahu keberkesanan tu kan, dia ada tempoh juga kan? Tempoh yang anda pernah dengar dia dalam tempoh 7 hingga 6 hingga 7 tahun. Okey. Dia punya side effect lah maksud. Okey, yang kedua, ada soalan yang kedua tadi, kesan sampingan tak? Saya nampak kat chat box. Kesan sampingan. Okey, saya jawab dua ni dulu, boleh? Ni ada tanya soalan yang sama lah, berkaitan kesan sampingan. Okey, saya jawab sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Soalan pertama daripada Mus tadi berkaitan dengan tempoh keberkesanan tu lah. Dalam suatu kita nak menghasilkan ubat ataupun vaksin, kita ada disiplin ni lah. Disiplin untuk menghasilkan sampai benda tu kita panggil sampai tahap kita boleh guna benda tu atau kita boleh pasarkan benda tu. Jadi kebanyakan, dan benda ni dia contoh, benda satu-satu kajian kita terus direct kepada vaksin. Sebenarnya benda ni di-apply kepada ubat-ubat lain pun. Jadi dia setiap negara tu ada badan-badan yang melihat untuk luluskan ubat ni, vaksin ni. Jadi bila dia di tempat negara berbeza-beza, tapi penghasilannya bergantung pada negara yang menghasilkan lah. Contohnya vaksin Pfizer Biotech ni sebenarnya dihasilkan oleh yang saya kata tadi lah,
profesor daripada yang berbangsa Turki yang berada di Jerman tu, biotech tu, dia pemilik biotech tu, dan Pfizer bekerjasama untuk hasilkan dengan modal dan sebagainya lah, dia dapat hasilkan tu lah. Tapi lepas dia hasilkan satu vaksin tu, sebelum dia boleh pasarkan, dia ada beberapa step. Ini sama juga untuk ubat. Yang pertama sekali yang dia buat adalah dia test pada binatang. Yang ni biasa kita tahu tak, ubat ke apa ataupun ujian apa-apa yang contoh dalam cerita ataupun dalam yang biasa kita tengok dalam TV ke, berkait dia uji pada apa, tikus putih tu kan. Dia uji. Yang tu pertama sekali. Dia uji pada binatang. Tapi orang kata dah binatang lain, kita lain. Cuma tak apa. Tu apa kita panggil step pertama dia. Dia akan uji pada binatang. Dia tengok macam mana step pada binatang. Okey tak? Hidup tak? Mati tak? Dia tengok binatang okey bagus, cuma binatang tak ada respon secara verbal dan sebagainya lah. Cuma dia tengok dari sudut pemerhatian dia lah. Okey, dia tengok binatang beres. Dia pergi step yang seterusnya adalah step kepada manusia. Okey. Untuk step kepada manusia ni dia ada beberapa fasa. Fasa pertama, dia uji sama ada vaksin ni selamat ataupun tak. Tu poin pertama dia, selamat ataupun tak. Jadi dia akan pilih orang yang sehat, manusia yang sehat untuk jalankan ujian ni. Ni dimakmalah kan. Jadi dia buat contoh yang kali pertama ni hanya melibatkan sedikit sahaja. Biasanya 10 orang dan ke bawah. 10 orang lah biasanya. Jadi dia masukkan vaksin kita ataupun ubat yang dibuat tadi, yang untuk kita fokus cakap pasal vaksin, dia akan gunakan vaksin yang dia buat tadi, masukkan kepada 10 orang tadi. Dia akan perhatikan dalam beberapa lama 10 orang ni selamat. Tak ada mati, tak ada kesan sampingan yang teruk, tak ada memberi maknanya mudarat yang sampai boleh membahayakan diri dia. Lepas apa sebenarnya stage pertama. Saringan pertama lepas dia ke saringan kedua. Saringan pertama itu yang saya sebut tadi, saya ulang sekali lagi, itu untuk tengok vaksin ni selamat ataupun tak. Okey, dah lepas 10 orang tadi nampak okey, hidup. Okey, maknanya tak ada memberi kesan samping yang sangat teruk. Dia pergi pada stage yang seterusnya, iaitu nak tengok vaksin tadi berkesan ataupun tak. Maksud berkesan tu, sebab macam saya sebut tadi, tujuan vaksin ni bila dimasukkan badan, tujuan dia apa? Untuk menghasilkan antibodi, untuk badan kita mencipta antibodi yang melawan penyakit tadi. Jadi bila dia masukkan vaksin tadi, yang ni diramai sikit. Pada tadi 10 orang, yang ni diramai sikit, akan melibatkan bilangan yang agak ramai. Dia masukkan vaksin tadi, dia tengok. Bila dia masuk vaksin tadi, berapa persen antibodi yang wujud daripada badan. Contoh dia masuk vaksin, 10% je antibodi yang wujud. Tak bagus lah sebenarnya. Kalau 90% bagus. Mungkin tak dapat 100%, tapi 90%, 50% ke atas pun dah bagus. Jadi bila macam tu dah lepas stage kedua, maknanya dia tengok, dia guna vaksin ni, maknanya badan boleh react dengan vaksin yang dia reka tadi dan menghasilkan antibody. So lepas stage kedua iaitu berkesan. Okey, tapi baru sikit yang terlibat. Dia akan masuk ke ujian klinikal yang seterusnya. Yang stage yang seterusnya adalah dia akan melibatkan ramai daripada manusia, beribu. Yang tadi kita kata 10, 100 lebih kurang. Yang seterusnya ni dia nak uji ke ramai orang pula. Dan alhamdulillah kalau kita tengok untuk vaksin COVID ni ramai yang terlibat. Kalau Pfizer tadi hampir 40,000 orang yang terlibat ujian yang stage ketiga ni. Daripada sinilah dia akan membuat kajian. Dia tengok berapa orang yang dah kesan sampingan dan bila melepasi ketiga stage tadi, baru dia dipasarkan. Jadi keberkesanan, contoh macam saudara pengusi tanya tadi tak, mengambil masa, tanya ada kan masa. Mengikut ilmu dan kajian yang ada sampai hari ini, vaksin yang dihasilkan telah berkesan. Cumanya
kesan jangka masa panjang pula, yang tu kita kena tunggu masa bertahun-tahun pula. Sebab dia ada stage yang seterusnya selepas dia dipasarkan, dia stage yang terakhir, kesan sampingan perlu dilihat. Yang inilah yang stage terakhir, tapi benda tu selepas kita pasarkan. Memang stage terakhir dan dia akan mengambil masa beberapa tahun dia tengok apa kesan dia. Tapi dalam masa yang sama, sebelum benda tu nak dikaji sama ada memberi kesan yang teruk sangat selepas pada tu kena bagi dulu lah. Kena bagi dulu. Tapi selepas melalui 3 stage yang awal tadilah. Dan ubat-ubat yang ada di pasaran tadi pun sama juga. Sama juga seperti yang macam dia melalui stage yang sama, sebab tu dia boleh dipasarkan. Jadi tak perlu ada kebimbangan. Perkara dia sebenarnya ni akan memberi berkesan ke tak, sebab telah diuji di dalam beberapa disiplin ilmu lah. Kita kata kalau kita belajar agama pun ada disiplin nak belajar, nak baca hadis, nak baca nak tafsir Quran, bukan boleh lompat gitu tu. Dia ada disiplin dia. Supaya juga dalam bidang perubatan, dalam hasilan ubat vaksin, dia ada disiplin dia. Dan disiplin telah dipakai dah sejak dulu lagi, dah lama dah. Dan Alhamdulillah setakat hari ni kita tengok benda tu cara tu sangat baik lah untuk memastikan apa yang dihasilkan tu boleh berfungsi dengan baik. Saya harap jelas dah faham tu. Menjawab tak soalan? Dapat tak? Jawab. Okey, terima kasih. Soalan kedua, saya lupa ambil nama tadi. Dia tanya kesan sampingan berkaitan dengan COVID vaksin ni lah. Kalau kita tengok sekarang ni memang ada kesan sampingan. Kesan sampingan kepada sesiapa yang mengambil vaksin ni. Ada orang ada kesan sampingan, ada yang tak ada. Kesan sampingan ni pula kita bagi pula. Jangan kita pukul kata, ada kesan sampingan teruk. Tak. Dia ada pula mild, moderate, severe. Kalau dia ada hingga hari ni kita tengok daripada berjuta manusia yang telah menerima vaksin COVID ni khususnya, hanya peratusan yang terlalu kecil. Sikit, terlalu sikit orang yang mengalami kesan sampingan yang kita panggil severe, yang teruk tadi. Kebanyakan, kita kata hampir keseluruhan, persen yang sangat tinggi yang menggunakan vaksin yang ada pada hari ini, sama ada kita ada banyak jenis lah vaksin yang ada pada hari ini. Kalau kita di Malaysia ni, sekarang ni Pfizer, Sinovac, kebanyakan yang guna hanya mengalami kita kata mild to moderate, terlalu sikit. Kesan sampingan yang kita rasa sebenarnya benda tu adalah perkara biasa bagi bila kita suntik vaksin. Macam anak-anak, bukan anak-anak kita lah, kebanyakan yang ada hari ni mungkin tak ada anak lagi. Kita sendiri ataupun budak-budak kecil yang dapat vaksin yang lain kan, biar ada yang bengkak, ada yang akan jadi demam. Semua itu adalah perkara sebenarnya biasa sebab badan sedang react kepada benda baru tadi. Macam saya sebut tadi lah, bila badan kita, fungsi badan kita react kepada suatu benda yang baru masuk badan, dia akan mengubah situasi dalam badan. Menyebabkan kadang-kadang kita rasa demam, kadang kita rasa dorok, kadang kita rasa macam loya-loya sikit, ada orang pening kepala. So, kesan sampingan tu adalah bukan membahaya sangat. Terlalu kecil. Ada pula orang tanya, dia kesan sampingan sampai tahap boleh kata apa? Boleh menyebabkan mandul. Boleh. Melampau betul. Setakat ni tak ada lagi menggunakan vaksin sampai mandul. Yang pasti kalau merokok je. Kebanyakan yang tu memang ada kajian menunjukkan asap rokok boleh menyebabkan mandul. Tu jelas, tapi tak nak pula. Tinggal rokok. Vaksin yang tak ada lagi ni hanya teori-teori yang macam-macam orang sebut ni dipakai pula benda tu kan. Sebenarnya taklah. Jadi kesan sampingan so far alhamdulillah kita tengok sampai hari ini, sebab tu kita akan perhatikan. Untuk sampai hari ini maknanya dia masih selamat. Dari sudut pertimbangan dia, kesan sampingan yang ada yang terlalu kecil tu, mudarat yang terlalu kecil sikit sangat, pening-pening kepala tu, kita timbang dengan mudarat COVID-19 ni jauh beza. Mudarat COVID-19 terlalu berat berbanding kesan sampingan. Yelah memang salah kesan sampingan sakit, kena cocok. Benda yang terlalu simple lah.
Wallahu alam. Untuk yang seterusnya ada soalan juga, harap yang tanya soalan dapat tak jawapan tadi pasal kesan sampingan? Dapat? Okey, terima kasih. Yang seterusnya soalan berkaitan alternatif. Saya tak cuba ulang soalan alternatif tadi. Boleh siapa yang soalan alternatif tadi boleh elaborate sikit soalan ni. Saya takut saya jawab tak sama maksud dengan soalan yang ditanyakan. Ada yang tanya saya. Pasal alternatif tadi ya. Alternatif selain pada vaksin COVID-19, bolehkah kita gunakan? Maksudnya Masuk? nak ambil attitude lain lah, tak nak guna vaksin, ambil attitude lain. Contoh Ambil mungkin yang lain lah. Delta. Okey. Saya cuba memahami maksud tu. Kalau tak kena dengan maksud soalan boleh tanya lagi lah kan. Ada alternatif lain selain pada contoh kata vitamin C, batu sauda, madu dan sebagainya. Betul tak? Macam tu kot soalan dia kan. Yang mana juga boleh meningkatkan imunisasi badan. Bagus digunakan tapi guna sekiranya vaksin. Kita tak menafikan perkara-perkara tadi. Contoh kita kata madu, apa lagi? Batu sauda dan sebagainya, vitamin C sebagainya itu membantu untuk badan kita menjadi meningkatkan imunisasi badan. Cumanya imunisasi badan yang dicipta ataupun yang terbit daripada perkara-perkara tadi dia tidak spesifik, dia lebih pada general. Berbanding vaksin ni memang direka khas dan antibody yang dihasilkan daripada vaksin tadi adalah spesifik untuk COVID. Spesifik. COVID je dia serang. Okey, saya bagi kita nak mudah faham sikit macam ni situasi dia. Kita diberi dua pilihan. Masa tu anda semua tengah sakit jantung. Nauzubillah lah. Ataupun kita jantung ni sangat lah. Sakit mata lah nak beritahu. Sakit mata. Mata sakit sangat. Ada dua doktor di depan anda. Seorang doktor yang umum. Doktor kalau biasa doktor di klinik kesihatan. Dia umum, dia tak ada jurusan kepakaran dia dalam bidang mata. Tapi dia tahulah pasal sakit mata. Dia tahu sakit mata, tahu semua keadaan. Ataupun anda diberi pilihan untuk diperiksa. Maksud saya menggunakan alternatif lain. Ya. Maknanya sama macam saya nak sebutkan ini. Ataupun maknanya kita ataupun dalam masa yang sama kita diberi pilihan untuk dilihat oleh doktor mata sendiri dalam keadaan kita sakit mata. Siapa yang kita nak tengok? Siapa yang kita nak pergi? Betul doktor yang tadi dia boleh juga tengok. Dia tahu juga pasal sakit mata. Tapi doktor yang sakit bahagian mata, dia memang bangun tidur tengok sakit mata. Sebelum tidur pasal sakit mata. Masa makan fikir pasal mata. Jadi dia lebih spesifik. Tak? Dia lebih mengetahui ataupun kita nak tahu lagi ataupun dalam contoh yang lain saya bawa dalam perbandingan contoh lah. Kita nak pergi berjalan, kita perlu di-escort masa tu. Tapi perjalanan kita melibatkan penerbangan kapal terbang. Contohlah masa tu Ustaz Adlan dilantik sebagai Perdana Menteri. Perlu pergi ke sebuah negara lain dan melibatkan penerbangan. Perlu di-escort oleh tentera. Kita ada dua pilihan. Tentera umum, tentera biasa ataupun tentera udara. Masa tu kita nak pilih mana? Jadi nak katanya spesifik, berkaitan dengan spesifik. Jadi saranan saya, kita tidak menghalang, tidak pun merendahkan kemampuan perkara-perkara alternatif yang lain. Seperti mana, dan dia memang kalau benda tu sunnah lagi bagus. Teruskan, dalam masa sama jangan tinggalkan vaksin. Lagi bagus kita ada satu kekuatan tambah kekuatan yang lain. Lagi kuatlah penghasilan antibody badan kita tu. Jadi cuma nak katanya berkaitan dengan spesifik dan general tadi. Jadi kita boleh fahamlah ataupun di tempat belajarlah para bakal ulama sekalian, amilin amilat sekalian yang berada
tempat belajar. Contohnya kita tak faham dalam satu bidang pembelajaran. Tak faham pasal usul fiqh contoh. Subjek usul fiqh. Kita nak pergi tanya ustaz kita ramai. Ada ustaz yang mengajar usul fiqh, ada yang mengajar hadis dan sebagainya. Kita nak pergi tanya orang yang dalam bidang lain ke ataupun ustaz yang betul-betul ataupun pensyarah kita yang betul-betul dalam bidang tu. Jadi tentunya kita memilih ustaz yang berada pada bidang dia, khusus bidang tu, untuk lebih kita mendapat manfaat yang lebih baik. Betul tak? Itulah perbandingan saya, perbandingan untuk mudahkan faham lah. Harap yang bertanya faham tak benda tu? Jadi saya sekali-sekali tak menafikan untuk tak boleh ambil yang lain, tak boleh, salah lah. Mana kita seiring, itu lebih baik. Tapi kita mengharapkan ialah kita ambil yang spesifik dulu dan kita teruskanlah dengan yang membantu dia sudut yang lain. Ada lagi soalan lagi tadi, mungkin saya tertinggal. Memberi kesan sampingan bagi desain vaksin yang dibuat adalah sama di setiap negara. Seterusnya mengapa menjalankan sendiri vaksin? Okey, apakah bahan? 3 soalan saya cuba jawab 3 soalan ni. Yang pertama, vaksin yang dibuat adakah semua sama di setiap negara? Sama ke tak di setiap negara? Lepas tu yang seterusnya, menjadi sendiri vaksin, buat sendiri. Yang seterusnya bahan. Okey, saya cuba jawab soalan ni. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan adakah semua vaksin di setiap negara ni sama? Tak, berbeza-beza lah. Kalau kita tengok yang berada di Malaysia hari ni ada 2. Yang pertama Pfizer Biotech, yang kedua vaksin Sinovac. Pfizer Biotech ni datang daripada Malaysia asalnya daripada pakar Jerman, Turki Jerman tadi, tapi dia dikembangkan di Pfizer. Pfizer ni syarikat besar mereka lah. Dia menggunakan teknologi yang saya sebut awal tadi, mRNA lah. Yang seterusnya Sinovac. Sinovac datang pada China. Dia menggunakan kita panggil apa? Teknologi mematikan virus tadi. Virus yang dimatikan, dibiarkan dan dimasukkan ke dalam badan kita. Jadi berbeza-beza, setiap dia bukan berbeza sebab negara tu, mana bergantung pada teknologi. Dan dalam proses penghasilan vaksin ni dia terus boleh menjawab kepada soalan yang seterusnya berkaitan kenapa Malaysia tak buat sendiri. InsyaAllah kita boleh buat kalau kita cukup kepakaran, yang pertama. Yang kedua, kalau kita cukup modal, yang kedua. Dan kita ada cukup facilities yang diperlukan. Nak menghasilkan suatu vaksin ni bukan mudah. Walaupun kita tengok vaksin COVID ni, alhamdulillah, dia sebenarnya agak cepat. Mungkin kadang-kadang orang kata, nampak kan? Memang kena dengan kita punya teori konspirasi kita. Vaksin ni memang telah lama dicipta dan memang penyakit ini dicipta dan untuk buat vaksin. Sebenarnya wallahu alam. Kalau betul saya tak tahu dan kalau salah pun saya tak tahu. Benda tu betul ke tak. Cumanya kenapa saya hanya boleh cerita kenapa vaksin ni cepat. Sebab bila mana vaksin sebelum ni kan kita ada penyakit-penyakit lain yang berasal daripada virus yang namanya corona tu juga. Walaupun dia buat penyakit yang lain, tapi dengan teknologi mRNA dan sebagainya ni, saintis dah dapat kodkan dia punya DNA virus-virus ni tadi. Jadi dia dah dapat cepat. Dan China juga kita tengok ketika mana dalam tak lama daripada wabak ni berlaku, saintis China berjaya macam define lah, keluarkan kod virus ni. Jadi dengan cepatnya dia keluarkan kod virus tadi, membantu saintis-saintis itu cepat boleh buat apa, menghasilkan virus yang menghasilkan vaksin yang berkaitan, yang sama, yang diperlukan untuk melawan virus ni. Sebab dia datang daripada virus itu juga, kan? Vaksin macam saya cerita awal tadi tu, dia bukan satu ubat yang lain kita cerita,
cukup kita lawan virus. Tak. Yang lawan datang daripada badan kita. Vaksin ni benda yang nak suruh badan kita kenal. Jadi dia sebenarnya, tapi untuk memastikan tu bukan semudah ABC. Dia perlukan kajian dan dia perlukan modal yang besar. Dan kenapa benda cepat? Sebab salah satu faktornya kuasa-kuasa negara, kuasa besar dunia melabur untuk menghasilkan vaksin ni. Sebab apa? Sebab dia orang sangat terkesan. Satu dunia terkesan. Jadi sebab tu bila wujudnya pakar-pakar yang menawarkan dia jumpa formula dan sebagainya untuk memastikan ni, jadi dia orang melabur. Jadi dengan duit modal yang sangat besar, akhirnya mereka berjaya menghasilkan benda ni cepatlah. Jadi kenapa tak buat sendiri? Kerana dari cara jujurnya kita belum mampulah. Sekarang ni kita masih belum mampu sehingga hari ni atas kekangan beberapa faktor tadilah. Jadi insya-Allah pada masa akan datang insya-Allah akan ada pakar-pakar yang mungkin lahir daripada anak-anak inilah para asatidzah, para hadirin sekalian lah, insya-Allah. Yang seterusnya bahan lah. Bahan untuk menghasilkan vaksin ni macam saya sebut tadi, dia berlain-lain ni. Dan kalau kita cerita pasal Pfizer, vaksin Pfizer Biotech ni, dia ada bahan dia, ada 4 bahan utama yang dia ambil. Yang pertama saya mRNA tadilah, messenger DNA tu, RNA virus tadi yang pertama. Yang kedua lipid. Lipid ni macam lipid lah. Lipid ni apa? Bukan macam minyak lah. Biasanya glukos. Yang seterusnya satu lagi apa? Allahumma salli ala garam. Garam. Jadi setiap benda tu ada fungsi dia untuk menjadikan vaksin tadi stable dan selamat. Maknanya dia masih stable daripada dihasilkan sampai dimasuk ke dalam badan. Jadi tak ada untuk Pfizer, memang tak ada langsung bahan datang daripada khinzir, datang daripada binatang dan sebagainya lah. Datang daripada perkara-perkara yang haram. Tak ada untuk Pfizer. Untuk Sinovac, Sinovac ni dia daripada virus yang mati dia matikan. Tak cumanya isu dia mungkin jadi perbincangan sikit, isu dia untuk kita biarkan dia tu. Dia menggunakan kita panggil apa, virusil. Dia ni virusil datang daripada ginjal monyet. Jadi kat situlah jadi perbahasan sikit. Kan benda tu najis? Ya, memang benda tu najis. Dan najis mutawassitah, tak sampai mughallazah lah. Jadi benda tu dibiarkan dan selepas dihasilkan dia melalui beberapa proses pensucian melalui air. Dia kena bersih melalui air dan pihak berautoriti. Kalau kita tengok sebab Sinovac ni digunakan meluas di Turki dan di Indonesia. Jadi pihak fatwa ulama Indonesia telah pergi buat kajian dan mengeluarkan fatwa bahawa Sinovac tadi adalah boleh digunakan, halal digunakan lah. Sebab telah melalui proses-proses yang akhirnya kita tak ada lagi nak kaitkan, nak katakan bahawa vaksin tak ada, vaksin ada perkara-perkara yang haram. Rasa tu lah 3 soalan yang ada tak? Kan ada soalan lain lagi? Yang bertanya dapat tak jawapan saya? Faham tak? Okey, yang fahim boleh, tapi saya doktor tadi lebih baik ambil juga vaksin. Saya nak alternatif lain. Okey, ni fahim tolong jelaskan balik. Dia memang spesifik kita ambil dari Okey. Okey, terima kasih Fahim, tolong cookkan semula. So saya rasa ada lagi soalan atau apa yang tambahan lah daripada apa yang saya sampaikan? Okey, sementara menunggu soalan, baki 3 minit lagi. Ada satu lagi benda yang saya tak sebut lagi, iaitu siapa yang tak boleh ambil vaksin. Okey, ni yang paling penting untuk kita dapat tahu berkaitan vaksin ni. Kenapa kita perlu ambil vaksin?
di kalangan keseluruhan rakyat Malaysia ni ada golongan-golongan yang tak dapat, yang tak boleh kita bagi vaksin kepada dia untuk hari ni. Ada beberapa sebab, antaranya saya sebut dulu golongan yang kita tak boleh bagi vaksin ni. Yang pertama sekali adalah orang yang berumur 16 tahun ke bawah. Sebab apa kita tak boleh bagi? Sebab kajian ataupun masih tak cukup kuat kajian-kajian yang ada di seluruh dunia tentang vaksin diberikan kepada golongan 16 tahun ke bawah ni. Jadi pihak yang meluluskan vaksin di Malaysia ni masih tak yakin dengan apa yang ada sekarang ni untuk diberi kepada orang bawah 16. Jadi dia orang masih menunggu kajian-kajian lain, kajian yang sampai terbukti berkesan ataupun selamat untuk 16 tahun ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu mengandung. Dengan maksud yang sama juga. Disebabkan sebab yang sama, masih tak ada kajian yang kita kata betul-betul meyakinkan untuk ibu mengandung ni selamat daripada ni. Sehinggalah nanti adalah bila contoh nanti diumumkan, okey dah boleh. Maknanya masa tu dah adalah. Sebab benda tu kan sentiasa bergerak kan. Kajian ni sentiasa bergerak. Dan pihak yang memantau ni dia sentiasa update dan sampailah ada kajian menunjukkan bahawa selamat untuk umur 16 tahun ke bawah, selamat untuk ibu mengandung. Yang seterusnya, orang yang dia mempunyai alergik yang sangat teruk, alergik gatal-gatal kulit biasa tu itu tak kira. Ni dia panggil sebagai Allahumma salli ala Muhammad. Tak mari pula perkataan nama dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu term tu, maknanya dia anaphylactic shock. Anaphylactic dia panggil. Anaphylaxis. Mulai mungkin sahabat-sahabat boleh check, boleh untuk tengok detail, saya tak dapat terang lebih panjang. Maknanya sampai tahap bila dia dapat satu benda lain ni, dia sampai tak boleh nafas, dia jadi bengkok dekat saluran pernafasan, tekanan darah jadi rendah dan sebagainya. Tu setakat ni tak ada lagi. Yang kita temui ataupun orang yang dapat vaksin kena itulah. Jadi dia biasanya orang yang saya pernah di waktu kerja di Kuantan ni, ada orang dia makan sikit je, dia ada anaphylaxis. Selalu makan sikit, anaphylaxis. Sampai 2-3 kali kena intubate. Bulan depan datang intubate lagi. Mana intubate ni teruk lah. Kena masuk pernafasan dan sebagainya. Mana ada orang yang macam tu. Jadi tapi tak, kita kata apa, tak semua. Dan kalau orang memang sejarah macam tu, kita akan cuba exclude dia lah. Dan satu lagi golongan, orang yang berimunisasi badan dia lemah. Antara orang yang mesti lemah ni sebab dia berpenyakit. Contohnya orang yang penyakit kencing mani teruk sangat, imunisasi badan, ataupun orang yang mungkin ada penyakit virus lain, contoh penyakit AIDS yang menyebabkan imunisasi badan dia jadi lemah, ataupun memang adalah ada penyakit yang menyebabkan imunisasi badan dia lemah. Jadi kita takut dengan kita bagi vaksin tu, tujuan kita nak stimulate imunisasi. Tapi bila badan dia tu lemah dan tidak mempunyai satu kekuatan ataupun sistem badan dia sendiri yang lemah, tak mampu menghasilkan tu, jadi dia tak dapat melawan dan menghasilkan. Jadi ada golongan ni menyebabkan tu, sebab kita sebut kita nak 80% seluruh rakyat Malaysia ni perlu disuntik. Sebab apa? Kita nak menghasilkan satu lagi yang kita sebagai yang saya sebut awal tadi, herd immunity. Immunity berkelompok. Immunity berkelompok ni perlu diwujudkan untuk kita selamatkan golongan yang tak dapat terima vaksin tadi. Dan bila herd immunity ni wujud, barulah kita dapat memutuskan rantaian penyakit COVID-19 ni. Jadi orang yang dia tak tergolong daripada 4 golongan tadi, tetapi dia menolak untuk divaksin, sebenarnya dia adalah, boleh saya sifatkan sebagai orang yang pentingkan diri. Mungkin dia takut sakit kena cocok. Mungkin dia takut sakit pening kepala. Ataupun yang lebih teruk, dia tak sakit tapi takut. Dia percaya dengan mitos-mitos yang ada, tanpa kita tengok pada kita panggil bukti yang memang kita dah tunjukkan. Dia adalah orang yang boleh saya sifatkan sebagai pentingkan diri. Sebab dengan wujudnya orang yang menolak vaksin ni, menyebabkan kita tak susah untuk selamatkan golongan yang tak dapat. Dia nak vaksin sebenarnya,
Tapi sebab dia tergolong daripada empat golongan tadi, dia tak dapat diberi vaksin. Jadi dia tak boleh dapat vaksin, tapi orang lain yang boleh tak nak. Kita katakanlah, nak kata herd immunity ni kita wujud adalah imunisasi berkelompok. Maknanya contoh kita ada 10 orang. 8 daripada kalangan kita terima vaksin. 2 tak dapat terima sebab-sebab tertentu tadilah. Jadi contoh, virus tu datang nak pergi orang pertama tak boleh. Nak pergi orang kedua tak boleh. Nak pergi orang ketiga tak boleh. Jadi bila last kali virus tu akan mati dengan sendirinya. Bila dah dia cuba tak dapat, jadi dalam masa sama kita telah menyelamatkan orang lain. Jadi sebab itulah pentingnya untuk kita mempunyai kesedaran, untuk kita sama-sama bersama. Jadikanlah proses vaksinasi ni, kalau kita tak terlibat dengan golongan disebutkan tadi, sebagai salah satu jihad kita, salah satu kita kata usaha kita, salah satu sumbangan besar kita kepada masyarakat. Sebab dengan kita bersama-sama dalam keadaan kita mampu, setelah kita menilai hujah, menilai bukan setakat teori, menilai kita panggil apa, fakta. Kita takkan kita nak lawan antara teori yang tak berfakta dengan fakta. Kita kena timbangkan. Setelah kita mengkaji, melihat keputusan ulama-ulama, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Jadi saya rasa dari sudut agama pun alhamdulillah pihak fatwa, majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa bahawa harus. Jadi maknanya benda tu boleh diambil, dan dari sudut kesihatan kita telah menyatakan memang benda ni adalah sangat penting untuk kita ambil. Cumanya ialah kalau masih ada keraguan tu, kita kena tengok keraguan kita disebabkan apa. Adakah disebabkan kita was-was saja-saja? Ada setengah orang dia ada masalah was-was. Semua saya pernah ditanya jugalah berkaitan ni. Betul ke ni semua ke yang dirancang oleh pihak Yahudi? Okey, kalau kita kata macam tu. Sama juga kita makan roti tu. Makan roti kat kedai kata. Awak yakin tak tu halal? Dia kata halal. Kenapa halal? Tu cok jakim. Awak tahu mana jakim keluar tu betul-betul keluar halal ke, ataupun kita boleh kata kalau kita ni off record kan. Maka kita nak katalah, nak keluarkan teori. Mungkin orang yang keluarkan cok halal tu telah dirasuah. Dalam keadaan dikeluarkan roti tu tidak halal, dia kata halal. Kita boleh wujudkan, betul tak? Tapi datanya bukti? Tak ada. Saya rasa je. Mana kita boleh timbulkan keraguan macam tu. Kalau nak timbul lah. Tapi nak katanya benda-benda ni kita serahkan kepada pihak berautoriti yang kita yakini. Sebenarnya mereka pun taklah macam, takkan nak secara logiknya takkan nak merosakkan kita secara ni. Jadi wallahu alam, saya kira sedikit sebanyaklah penerangan, dah lebih masa dah, minta maaf lah secara pengurusi. Moga-moga perkongsian saya ni agak dapat memberi pencerahan lah sedikit. Dan saya terbukalah kalau ada teguran ataupun sebarang persoalan yang memerlukan lebih penjelasan yang boleh saya tambah kongsi. Kalau saya tak dapat jawab pun ada. Mungkin banyak lagi yang fakta-fakta baru dan sebagainya yang update untuk kita, boleh saya update kepada semua. Mungkin kita boleh kongsi, saya rujuk kepada orang yang lebih pakar lah. Jadi wallahualam, minta maaf segala salah silap. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini mungkin manfaat lah kepada semua hadirin yang mendengar, dan memberi kesan yang baiklah kepada proses vaksinasi dalam usaha kita memutuskan. Sebab kita nak last kali kan. Fahim, saudara Fahim? Kita tak boleh cakap lah. Sila. Sebab saya tahu Ustaz Adlan tegas. Dia orang yang on time. Jadi dah terlebih masa Ustaz Adlan. Cuma last kali kita nak sebut last kali. Sebab kita tengok kesan COVID ni selagi mana kita tak putuskan, contoh kita terpaksa belajar dalam keadaan yang suasana kurang bagus, kita nak berdakwah pun dalam suasana yang agak sukar, kita tengok masjid, suasana kita pergi masjid pun nak beramal tak seperti yang sedia kala kan, seperti yang suasana yang kondusif. Kita nak buat apa saja, belajar, berekonomi dan sebagainya, semua terganggu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi dengan usaha kecil kita ni agak-agak
dengan kita merelakan diri kita mendapat suntikan ni, dan moga-moga berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ni, dan akhirnya kita menjadi salah seorang orang yang menyumbang. Kalau niat kita baik, bukan niat kita cocok je apa, nak sihat aku je, dapat nasihat tu. Tapi kita kena fikir dengan view yang lebih luas. Kita buat ni sampai ke akhirat. Kita buat cocok sikit je. Walaupun kita bukanlah kita orang yang fikir buat vaksin tu, bukanlah kita fikir daripada duit nak beli vaksin tu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan sumbangan kita yang terlalu kecil ni, akhirnya memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia, tamadun manusia, dan tentunya akan memberi kesan yang besar juga kepada usaha dakwah kita, usaha pendidikan kita, usaha untuk menyebarkan Islam dan sebagainya, mengukuhkan keadaan Islam itu sendiri. Akhirnya kalau kita niat gitu dah, niat kita niat yang view yang jauh, view yang besar, insya-Allah Allah akan berikan jalan sebaiknya untuk kita. Wallahu a'lam. Segala saya nak minta diampunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz di atas penjelasan tadi. Wadana cukup jelas lah berkaitan penjelasan dan pendahan berkaitan vaksin itu sendiri. Jadi insya-Allah segala soalan tadi Ustaz dah jawab. Okay, dengan baik. Semoga lepas ni jangan ada anti vaksin pula.